Okey, kita sambung lagi. Tajuk, subjek, ibadat. Tajuk kecil yang seterusnya iaitu rukun solat. Rukun solat ada berapa? Ada 13. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, niat dalam hati. Niat. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tumakninah. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Yang ketujuh, sujud. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Yang ke-9, tasyahud akhir. Yang ke-10, selawat atas Nabi. Yang ke-11, duduk tasyahud, selawat dan salam. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib. Okey, kita tengok satu persatu keterangan-keterangan setiap rukun solat. Baik, yang pertama, niat dalam hati. Ada 3 kaedah. Yang pertama, qasdun. Qasdun maknanya ungkapan. Yang ini aku menunaikan solat. Pun dah dikira sah solat tu. Yang kedua, ta'ayyun. Ungkapan subuh, zuhur. Awak solat apa? Kalau dah tengah hari, solat zuhur. Okey, niatkan untuk zuhur. Tu ta'ayyun. Ta'arrud maknanya ungkapan fardu. Tunai kerana Allah Ta'ala. Contoh ayat dia. Tu ada 3 jenis niat dalam hati. Yang pertama, qasdun. Yang kedua, ta'ayyun. Yang ketiga, ta'arrud. Contoh lafaz solat. Antaranya, usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Dia dah tunjukkan mana satu bahagian niat untuk qasdun, mana satu bahagian niat untuk ta'arrud, yang mana satu bahagian ta'ayyun. Ta'ayyun tu menunjukkan solat apa yang awak solat. Qasdun maknanya niat, aku menunaikan solat. Tu qasdun. Kalau fardu, ta'arrud. Kalau kita niat solat sunat, ta'arrud dia apa? Sunat. Okay, baik. Keterangan kedua, qiyam. Qiyam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu bermakna berdiri betul bagi yang mampu. Yang tak mampu, duduklah. Lagi apa? Tu keterangan di kat bawah. Jika tidak berupaya berdiri, boleh duduk mengikut cara yang selesa. Yang ini afdal duduk iftirash. Duduk yang sempurna. Yang kedua, jika tidak berupaya juga duduk, maka bolehlah berbaring menghadap kiblat. Baring, terlantar gitu, menghadap kiblat. Tak boleh juga. Jika tak boleh berupaya, boleh dengan cara menelentang ke arah kiblat. Menghadap kiblat. Tak boleh juga. Jika tidak boleh, seperti dua di atas tadi tu, dengan isyarat kelopak mata. Dah tak boleh nak mengiring, dah tak boleh menelentang. Tu dah macam sakit stroke kan. Contohnya, guna kelopak mata. Dan yang paling tak boleh, untuk kelopak mata nak gerak pun tak boleh. Cara terakhir, jika tidak berupaya juga, seperti di atas tadi, wajib solat dengan hati saja. Tu dah kira dah kritikal sangat kan. Untuk bergerak tak boleh, nak baring pun tak larat, nak buat pun tak boleh. Semua tak boleh. Dah tak boleh dah sangat. Guna hati. Okey, yang ketiga. Yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Wajib bagi yang berkemampuan dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak sah dengan kalimah selain itu. Dan mengubahnya. Tak boleh perkataan lain masa awak angkat tangan tu nak cakap selain daripada Allahu Akbar. Yang keempat, bacaan Al-Fatihah pun termasuk dalam rukun solat. Tak baca Fatihah, tidak sah awak punya solat.
Sad dia punya tu. Membaca di setiap rakaat ketika qiyam. Wajib memelihara segala huruf dan tasydid. Yang ini sabdu dia. Jangan main tibai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tak boleh. Baca dengan sempurna. Nak cepat pun tengok bacaan tu. Sebutan yang betul. Yang kelima, rukun solat, iaitu rukuk serta tumakninah. Rukuk serta yang sempurna, menundukkan kepala hingga dapat meletakkan dua tangannya ke atas dua lutut. Tu dah masuk perbuatan rukuk. Selepas rukuk, kita berdiri tegak. Yang keenam, iktidal dalam bahasa Arab. Berdiri tegak, kembali kepada qiyam selepas rukuk. Tidak boleh diniatkan yang lain dan tidak boleh dipanjangkan. Seterusnya, nombor 7, sujud pun termasuk dalam rukun solat. Tak buat, tidak sah solat awak. Iaitu dilakukan secara tumakninah, dahi mengenai tempat sujud, wajib meletakkan sebahagian dua lutut, dua tangan dan perut anak jari. Perut anak jari tu makna yang dekat jari tu. Mesti semuanya sama-sama ada dekat atas lantai. Bukannya melengkungkan awak punya tangan macam kucing, tapi tegak. Perut jari, kalau kita jumpa nanti, siapa yang ingat boleh tanya saya, perut jari tu macam mana. Ada tempat dia. Baik. Seterusnya, yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni serta tumakninah tidak boleh dipanjangkan. Jangan panjangkan. Bacaannya pendek nak panjang, yang panjang nak pendek pula kan. Jadi betulkan cara sebutannya. Yang ke-9, tasyahud akhir. Apa itu tasyahud akhir? Bacaan at-tahiyatu sampai habis, sampailah illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke-10 mesti ada diselitkan dalam tasyahud awal dan akhir, mesti ada selawat atas Nabi. Tak sebut, tak sahlah solat awak kan. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Rasul. Tak pernah jumpalah pula. Tapi yang biasa, Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, yang ke-11, duduk tasyahud, selawat dan salam. Wajib didengar oleh dirinya. Tak payah orang lain. Yang penting kita sendiri yang dengar bacaan tu secara mualah. Berturutan ataupun sempurna mualah. Dibaca dalam bahasa Arab. Yang ke-12, rukun solat, iaitu memberi salam pertama. Kenapa dia tak sebut memberi salam pertama dan yang kedua? Sebab yang pertama itu lagi afdal dalam solat. Sekurang-kurangnya, Assalamualaikum. Dan yang terakhir, tertib. Bila dah awak ikut turutan, semua perbuatan awak dah buat, maka solat awak sah mengikut susunan apa yang telah disebut. Okey, sampai sini saja dahulu. Ila liqa. Assalamualaikum.